Hadis Babu izalatin najasah, halaman 30. Babu izalatin najasah, bab menghilangkan najis. Izalah di mana menghilangkan. Okey. Definisi najis dia masuk hadis, tak tahu dah, kita nak tengok definisi najis dulu dah. Hak tak ada lebuk dulu. Sebelum kita tengok hadis, tengok dulu najis. Gapo dia najis ni kan? Perkataan najis adalah lawan kepada suci. Najis dari sudut bukan bahawa dia bahasa, bererti kotor dan menjijikkan seperti darah, air kencing dan tahi. Ni tak ada dalam buku lagi dah, bagi mukadimah. Manakala dari sudut istilah syarak pula, najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sah ibadat tertentu seperti solat dan lain-lain. Ada ibadat tertentu yang kalau ada najis tidak sah. Contohnya semaya, yang kedua tawaf. Kan? Okay. Jenis-jenis najis, secara umum najis boleh dibahagi pada dua. Nombor satu, najis hakiki, iaitu segala benda kotor berbentuk hissi. Hissi ni hak nampak tengok, nampak bau kan? Ya, bau ada rasa, ada warna, dipanggil hissi. Sama ada dalam bentuk beku, jamid ataupun cecair, dan sama ada dapat dilihat ataupun tidak. Najis ini pula, najis hakiki ni pula terbagi pada tiga. Secara umumnya najis boleh dibahagikan kepada apa pula ni? Salah nombor satu ni. Ni perenggan ni tak ada nombor. Mughallazah. Gapo dia najis mughallazah? Yang terdiri daripada anjing dan khinzir. Nanti saya buang ni sebabnya bila recording ni kan jadi buang dulu ni. Oh ni tak ada dah ni. Termasuk tadi ni. Mughallazah najis berat, terdiri daripada anjing dan khinzir dan ia lahir daripada kedua-duanya. Ni orang selalu petika ni. Mana kalau anjing benih anjing disemayam disenyawakan dengan kambing, maka anak dia tu juga menjadi najis mughallazah juga. Kalau mengikut biologi, bila kromosom lain tak masuk tu dah, tak kejadi. Tapi tak mananya bunuh bapanya, anjing pun tak boleh bunuh. Dia lah, tapi iyalah tak apa nak bunuh dia nya. Cuma dia sebut lagi mughallazah. Binatang ni dia tak ada dosa pala. Jadi mughallazah. Jadi sebenarnya saya duk cari-cari bukan dari hadis Nabi apa, orang pekoh saja. Ulama-ulama fiqh dia buat gambaran kalaulah kacukan di antara lembu dengan kambing misalnya, lembu dengan anjing, maka anak tu juga jadi najis mughallazah. Tapi dari segi biologi tak jadi benda tu. Jadi dua ni, anjing dan babi khinzir. Terfaham tak? Mana-mana yang ada kaitan dengan anjing dengan babi, mughallazah. Mukhaffafah najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain daripada susu ibu dan belum mencapai umur 2 tahun. 2 tahun mengikut kiraan tahun Hijri. Ni najis yang ketiga ni, najis mutawassitah, ni najis umum. Tolok dua tu semuanya najis mutawassitah, najis sederhana atau pertengahan, iaitu selain daripada dua jenis najis di atas seperti darah, kencing, bangkai dan sebagainya. Yang kedua, tadi semua ni najis hissi dia panggil, najis hakiki. Yang kedua ni najis hukmi, iaitu segala kekotoran berbentuk maknawi yang wujud pada bahagian badan, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Tapi ada setengah golongan hukum orang ulama fiqh, dia memberi kategori hukum ada najis hukmi ni ialah najis, ini bukan hadas tapi najis tu juga, tetapi dia tu najis, dia hilang benda-benda bau, rasa dan warna, tapi hakikat dia tu dia najis.
Misalnya kita kata pakaian tu bila terkena air kecil lah kata. Tapi bila kita tok lama situ, lama-lama dia hilang, bau hilang, rasa. Tok 2 bulan misalnya tak. Tapi dia kata masih najis, tapi kita kata najis apa? Bau dok, rasa dok, sebab kita 3 benda kan. Bau dok, rasa dok, warna dok. Tapi dia di kategori sebagai najis hukmi, najis pada hukumnya. Faham tak? Kesan apa dia? Tak ada tanda lah. Tapi oleh kerana dia tu kita tahu dia, kecuali kita tak tahu. Ni kita tahu dah, kita ambil tu, kita buat lap air kecil anak kita misalnya tak. Kita peletak tepi, tak ingat dah basuh. Duduk bulan depan, tak ada benda-benda 3 tu. Ada suci dia, maka dia dihukum najis lagi. Tapi najis pada hukumnya, itulah dia panggil najis hukmi. Tapi ada setengah golongan ulama dia kata najis hukmi ialah hadas. Okey. Jadi itu di segi istilah sajalah. Ulama sepakat mengatakan bahawa wajib menghilangkan najis dan ia merupakan syarat sah salat. Berdasarkan kaedah fiqh, setiap asal sesuatu adalah suci. Al-aslu fil asya' at-taharah. Ini kita duduk sini ni, hukum fiqh kita. Asal, saya tidak buat terjemah. Asal sesuatu benda itu, sesuatu objek itu adalah suci. Sehingga mari benda najis, barulah kita boleh katakan dia tu najis. Sebab itulah kalau kita pergi tempat yang kita tidak tahu, kita kena pakai hukum ni. Latar yang kita tidak tahu, maka oleh kerana asal dia suci, maka sucilah dia. Duduk tengah padang tak, nak semayang atas padang, rupuk, apa salahnya? Dia asal suci. Kalau kita main wakil lembu lalu, tak ada lembu kecil sini, pakai wakil tak, habis benda tak boleh buat. Ni jarang orang nak terima daripada ni. Al-aslu fil asya' at-taharah. Sesiapa yang mengatakan sesuatu itu najis, dia perlu membawa dalil. Dia kena ada dalil dulu, royak benda tu najis. Dalam hal ini terdapat najis yang disepakati oleh ulama dan ada najis yang diperselisihkan. Baik. Najis pula ni, ada ulama yang sepakat kata ni najis. Dan ada ulama kata benda ni tidak najis, benda ni najis. Antara najis yang disepakati oleh ulama ialah khinzir, babi, darah, kencing, tahid dan muntah, darah nanah, mazi dan wadi. Anjing tak ada sini. Apa pun. Mazhab Maliki kata tidak najis. Hanya air liur dia saja najis. Sebab tu ulama dia kita pergi Mesir dia heret anjing. Sebab tidak sepakat. Apa dah ni? Tapi itu ya timbul dalam Malaysia ada dulu pakat duk kilik anjing. Tak ingat satu masa dulu nak bawa anjing. Iyalah, tapi bolehlah dia, tapi tidaklah siapa pikat tu. Pikat jadikan sebagai macam kucing, dia tak boleh buat. Tapi maknanya dia tidak najis untuk diguna untuk jaga kebun ke apa kan. Jaga keselamatan. Kalau tepuh bagi dia tak apa. Okey. Maknanya tidak sepakat. Kemudian bangkai binatang yang mempunyai darah yang mengalir kecuali bangkai laut. Ini sepakat. Daging dan susu binatang yang haram dimakan. Potongan bahagian badan binatang yang masih hidup. Ni kita dah belajar dulu kan ni. Ada hadis. Ini sepakat ulama dah. Selain najis, di atas ulama berbeza pendapat, iaitu ada yang mengatakan najis dan ada yang mengatakan sebaliknya. Ini khilaf. Apa dia? Antaranya termasuk anjing. Anjing ni bagi khilaf dah. Biar kita tahu walaupun kita ni allergic dengan anjing. Anjing ni ialah khilaf. Najis ke tidak? Air liur sepakat sebab ada najis. Najis dia jelas. Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Bahagian anggota badan bangkai yang tidak mempunyai darah mengalir seperti tulang, tanduk dan sebagainya. Macam gading gajah. Bagi mazhab Syafi'i kita, najis gading gajah. Mazhab lain dia kata tidak sebab darah tak mengalir situ. Sebab tu dia guna gading tu. Mana kita mazhab Syafi'i ini, kalau kita ambil gading, kita buat muka bubuh di kicing kita ni. Ni. Kita bubuh dalam poket kita, menanggung najis. Tak boleh buat semayang. Sebab gading gajah tu ialah najis. Mengikut mazhab Syafi'i. Sebab tu dia khilaf lah. Mari dah.
Tanduk lembu, tanduk rusa. Najis ke tak najis? Dia kalau mengikut mazhab Syafi'i kita. Tak jadi najis bila sembelih. Tanduk rusa kalau sembelih. Tanduk lembu bila sembelih. Tak jadi najis lah. Yang disebut tadi bangkai lembu mati. Lembu mapuh, tanduk dia jadi najis. Tapi mazhab lain tidak najis dah. Kencing kanak-kanak lelaki yang masih menyusu. Ni. Walaupun benda dia tak cukup 2 tahun. Dia lebih 2 tahun. Ada mazhab tidak hak sebagaimana mazhab Syafi'i sekat 2 tahun. Asalkan dia tu masih menyusu. Dia makan makanan lain pun tapi masih menyusu. Ada yang kata najis mukhaffafah. Setengah pendapat. Faham? Gitu. Walaupun terdapat najis yang disepakati oleh ulama, namun masih dapat kelonggaran dalam Islam dalam memberikan kemaafan terhadap najis tertentu dalam keadaan tertentu. Ini ada dipanggil ma'fu alaih, ia dimaaf. Menurut mazhab Syafi'i. Jadi ada banyak-banyak mazhab ni, kita ambil mazhab Syafi'i kita nak tengok. Sedar ke tidak ada benda yang bagi mazhab Syafi'i dia maafkan. Darah yang terlalu sedikit. Ni kadang-kadang orang yang ustaz-ustaz dalam mazhab Syafi'i pun pegang kuat, kadang-kadang dia lebih ketat daripada Syafi'i. Darah yang sedikit. Ukuran dia ada berkali besar keliking. Ada setengah ulama kata besar duit 5 sen. Dikira sikit kalau duduk di baju, besar tu tak apa. Kan duit 5 sen. Dia darah lain tak apa. Mazhab Syafi'i asal kecil. Ni soal. Imam Syafi'i sendiri kata kencing yang merencik terkena pakaian atau badan. Ya kita tidak sengaja. Kita musafir ke apa, kita kencing. Terkena sikit-sikit. Mazhab Syafi'i dimaafkan. Ni. Untuk kita orang lelaki kan. Kita jaga dah, jangan kita sengaja. Kita jaga tapi ngecik. Tapi ia kata tak boleh mazhab lain. Ni Syafi'i kita longgar ni so. Yang terkena, yang terwajib. Sebab itulah kalau kita baca dari kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia tak sewi kita ni berasa ragu. Sebabnya bila kita nak pergi semaya, kita takut lama semaya aku kan ngecik tadi. Dia sunat bagi dia ni ambil air, kita basah tangan, kita gecih di tempat baju-baju kita supaya kadang kalau kita berasa tengok apa basah ni, basah itu kerana percikan air kita tadi, bukan kena air kecing tadi. Macam dia main nak gaya psikologi. Itu. Pasal dia bertolak daripada ni sebab dia takut kita ni jadi orang panggil taradud. Kita jadi dilema kan. Menyebabkan kita ni tak boleh tupu ke semaya. Kena kodok. Jadi kita pun nak hilang keraguan tu pakai buah air tadi. Tu basah dah aku kecil saning. Boleh terima je lagu ni. Pendekatan dia. Pasalnya dia buat gini pasal apa? Sebabnya Imam Syafi'i berpendapat kalaulah kita tidak sengaja terpercik, dia ngecik, kita jaga dah, dimaafkan. Bukan tidak najis, tapi dimaafkan. Bila duduk bukan dia ngecik-ngecik. Pakai seluar payah lalu nak duduk. Kecuali buang seluar. Lah tu. Darah nyamuk, kutu dan sebagainya. Ini dimaaf kan? Dimaaf darah nyamuk, kutu dan sebagainya. Najis lain yang sukar untuk dihindarkan macam tahi berupati. Dami dulu bila tahi cicak dibalasah dami dulu. Nak elok payah. Dimaafkan. Barulah masuk. Ada soalan Pak Najis dulu. Ini sebagai mukadimah kita nak ngaji, tajuk dia hadis-hadis yang cara nak hilangkan najis. Boleh? Ada soalan ni? Sebelum masuk hadis 25 ni. Tak ada dah? Tengok hadis 25 dah. Haddathana Yahya ibnu Yahya. Akhbarana Abdurrahman ibnu Mahdi. Wa haddathana Zuhair ibnu Harb. Wa haddathana Abdurrahman
an Sufyan an Suddi an Yahya bin Abbad an Anas qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalla qala la akhrajahu Muslim. Baik, matan hadis yang kita nak sebagai pengajaran kita waktu saja ia warna purple. Su'ila Rasulullah anil khamri tuttakhadhu khalla. Kalau orang hafal hadis pun dia hafal matan hak ni lah. Okey, terjemuh ni dah. Hak kuning tu macam biasa ialah orang panggil apa ni? Sanad. Hak purple tu matan. Okey. Telah berbicara kepada kami oleh Yahya ibnu Yahya. Hadis Muslim tadi tak? Jadi Yahya bin Yahya ni lah yang baca, yang Muslim ambil daripada Yahya bin Yahya ni lah. Telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Mahdi. Jadi Yahya ni ambil daripada Abdurrahman bin Mahdi. Dan telah berbicara kepada kami oleh Zuhair bin Harb. Telah berbicara kepada kami oleh Abdurrahman daripada Sufyan, daripada As-Suddi, Yahya ibnu Abbas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini baru sahabat. Anas bin Malik. Dialah yang dengar Nabi dan Nabi bersabda. Ini sabda Nabi. Bukan hal ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamar, minuman memabukkan yang dijadikan cuka. Perkataan Nabi sebutnya tidak boleh. Bagaimana bersabda tidak boleh. Orang tanya Nabi, khamar, arak, minuman yang memabukkan, kita ambil buat cuka, boleh ke tak boleh? Nabi kata tidak boleh. Nak jadi hukum ni tak? Kita nak istimbat hukum daripada hadis tadi. Jadi macam biasa kita tengoklah biasa, bila hadis Muslim dia sahih, maka tidak ada perawi yang meragukan, semuanya siqah. Dan ada Saduq seorang As-Sudi itu tidak menjejaskan siqah dia, apa ni, sahih dia tidak turun kepada hadis hasan. Kan lepas hadis sahih, hadis hasan. Tapi kerana Saduq seorang ni, Saduq ni rendah pada siqah kan, tidak menyebabkan dia itu turun menjadi hasan. Faham tak? Okay. Kosa kata su'ila, perkataan su'ila kita jumpa tu, ini dipanggil bentuk pasif. Dalam bahasa Arab dia panggil bina majhul. Kalau kataan biasa dia panggil sa'ala, telah bertanya. Su'ila, telah ditanya. Bagi siapa yang tak belajar Arab tu kan, dia panggil bentuk pasif. Bertanya dengan ditanya. Tak serupa tak? Cikgu-cikgu bahasa Malaysia tak serupa tak ditanya dengan menanya. Kita kena tanya, bukan kita menanya. Jadi kalau kita bersu'ila, maknanya ditanya. Siapa ditanya? Nabi ditanya. Ia merupakan ayat pasif yang bermaksud ditanya. Yang ditanya di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ia bertanya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dinyatakan namanya. Jadi dipanggil mubham. Namun orang yang bertanya tidak penting, dan yang penting ialah persoalan yang ditanya yang melibatkan hukum. Takut kata ada keraguan hadis ni sebab tak sebut nama orang yang bertanya. Tak payah tahu sebabnya Anas yang sendiri. Anas sendiri yang menyaksikan benda tu. Okey. Siapa dia tu? Al-khamar, al-khamri. Al-khamr adalah sesuatu yang memabukkan. Kebiasaannya diproses daripada perahan buah anggur atau tamar dan sebagainya. Dinamakan khamar yang bererti menutup, kerana arak boleh menutup fungsi akal atau merosakkan akal. Perkataan khamara maknanya tutup. Dalam istilah bahasa. Apa dia bubuh nama arak tu khamar? Kerana dia boleh tutup fikiran kita. Hak waras jadi mabuk. Okey. Tuttakhadhu khalla. Ini juga bina majhul. Ayat pasif juga. Dijadikan. Kalau tattakhidhu itu baru menjadikan, mengambil. Tuttakhadhu. Dijadikan cuka. Iaitu arak yang diproses menjadi cuka. Kalimah al-khal bermaksud cuka yang kebiasaannya diproses daripada buah anggur. Al-khal ni cuka ni mustahak dalam makanan manusia.
Ada hadis sahih Nabi sebut, ni'matul idam al-khal. Sebaik-baik lauk ialah cuka. Sebab apa Siapa dia boleh royak sini? Sebab apa Nabi kata sebaik-baik lauk adalah idam tu lauk. Makan nasi tak ada lauk, cuka lah. Pasal sebaik-baik lauk adalah cuka. Tak ada orang makan nasi dengan cuka. Tak tahu. Tapi baik. Sebab tu hadis yang tu pasal apa? Sebabnya cuka ni mustahak kepada manusia, sehingga Nabi sebut macam saya sebut tadi hadis, ni'matul idam al-khal. Sebaik-baik lauk ialah cuka. Jadi lagu mana kalau ambil arak buat cuka? Dah arak tak boleh minum dah bila sahabat masuk Islam. Arak banyak. Bertempayan-tempayan duduk belakang rumah dia. Jadi kita buat cuka lagu mana? Nabi kata tak boleh. Baik, pergi sikit lagi. Hadis ini menjelaskan tentang hukum arak diproses menjadi cuka. Sedang hadis Zoni hari ni. Hadis kita banyak ni makan di pulut tadi masa kita. Keharaman arak adalah jelas melalui Al-Quran, hadis serta ijma', dan ia termasuk dalam perkara yang diketahui umum dalam agama. Oleh sebab arak haram secara jelas, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemukakan persoalan, adakah arak yang diproses menjadi cuka halal? Ini persoalan dia. Dah arak tu halal, cuka ni halal. Apa kata kalau kita ambil arak buat cuka? Maka baginda menjawab bahawa arak yang diproses menjadi cuka hukumnya haram. Keharaman memproses arak menjadi cuka merupakan ijma' ulama berdasarkan hadis ini. Ulama tidak khilaf sebab hadis ni qat'i. Hadis yang sarih macam ni, yang jelas macam ni, ulama tidak akan berlaku perselisihan pendapat. Semua cuka yang diproses daripada arak, sepakat ulama adalah haram, najis. Lagu mana? Pemprosesan termasuk sama ada melalui kaedah biasa seperti memindahkan arak dari tempat teduh ke tempat panah dan sebaliknya, atau pemprosesan menggunakan alat teknologi moden. Hukum kedua-duanya adalah haram. Tetapi, tengok ni soalannya, sekiranya arak berubah dengan sendiri kepada cuka, maka diharuskan dan cuka tersebut menjadi halal dan suci menurut jumhur ulama. Kalau dia jadi sendiri, jadi halal. Kalau kita buat proses, dia jadi haram. Hak tu najis, hak tu tak najis. Pasal apa? Apa beza benar? Siapa boleh jawab ni beza mana? Tak tahu apa sebab. Apa sebab? Ada cuka ni dia ambil daripada serbuk acetic acid, ada. Kita ambil daripada bukan acid. Dan dia kata boleh, tapi dia jadi sendiri. Persoalan kitanya, bapa dia jadi sendiri, lok ke dia, tuak tu mula-mula tuak, pas jadi tuak masam. Masa tuak masam tu jadi arak tu tak? Lepas tu lok lama jadi cuka. Tapi kalau kita pergi proses, pergi buat tu jadi tak boleh. Apa jadi najis? Sebab apa jadi najis? Soalan kita, biar jawab soalan ni. Jawab soalan apa jadi najis? Tak tahu tak? Dia gini dah. Dia biar apabila kita proses, kita akan guna benda asing. Apa tak? Kita guna benda asing, ataupun kita bila kita proses, kita pindah bekah, pindah gapo tu kan? Apa masalah kalau pindah bekah masuk benda asing? Patut saya buat gambar rajah sini supaya mudah nampak. Saya tulis sini siapa kodok ni? Kata ni arak. Arak ni so ni. Arak dalam bekah ni lah. Ni. Arak. Bila dia jadi cuka, ni. Dia jadi cuka ni dah. Jadi proses dia dengan sendiri, maka dia tak ada masalah dah. Bila kita masuk benda asing, ataupun bila kita pindah bekah apa semua, maka benda asing ni kita kata ni benda asing. Benda asing ni bila dia tersentuh dengan arak, dia jadi mutanajis. Mutanajis ni
Mutanajis ini makna dia bersentuh dengan najis. Dia ni najis juga, cuma istilah orang panggil mutanajis. Satu benda ia bersentuh dengan najis, maka dia jadi mutanajis, hukum dia najis. Najis lah dia tak? Dia duduk sekali ngarok dalam ni. Kita berbenda asing dalam ni. Dia sudah jadi mutanajis. Dia jadi mutanajis, dia jadi najis. Arak ni satu masa nanti bila dah kita masuk ni, dia bertukar menjadi cuka. Bila dia jadi cuka, arak ni sudah menjadi suci. Bila jadi suci, benda asing ni duduk dalam ni lagi. Maka dia pula yang menajiskan cuka. Dia higak sana. Kau cepat sangat saya. Boleh higak sana. Mu. Nampak tak? Saya ulas sekali lagi ni. Adapun bila dia jadi sendiri, tak ada masuk benda asing. Proses dia berlaku dengan cara tabi'i. Daripada arak najis menjadi suci. Bila masuk benda asing, kita pergi bubuh benda asing dalam ni. Bila kita buat sendiri, mesti masuk benda asing. Bekah baru apa semua kan. Kalau orang tanya pula, bekah dia ni, bekah dimaafkan. Bekah arak, duduk-duduk lega apa. Kalau ambil bekah lain, arak tu kita guna bekah hari lain, dia kira benda asing. Benda asing tu asalnya suci. Bila setuh dengan arak, dia jadi najis. Arak ni, bila jadi cukup, arak ni sudah pun menjadi suci. Tapi dia jadi najis balik kerana dinajiskan oleh benda asing tadi. Dah, boleh faham? Faham kau ni? Tak ada benda asing. Bekah ni dia kata dimaafkan. Bekah tu bukan tidak najis, dimaafkan. Bila guna bekah lain, bukan guna bekah asal. Dah kali kita proses, mesti masuk benda lain, tukar bekah. Lagi benda tu. Sebab itulah bila orang-orang yang buat cukur dalam bekah tuak dia tu, dia pasti tak jatuh benda lain. Jatuh paku ke sepucuk, jadi najis. Sebab paku tu jadi mutanajis, dan paku tu akan menajiskan cukur tu nanti. Kan? Itu dia jawapan dia kan. Sebab tu dia tebuk, sekiranya dia berubah dengan sendiri, maka cukur itu boleh dimakan. Jadi bolehlah kita buat ni. Tapi kita nak beli cukur, beli kedai, tak buat ngarok dah. Tu dia guna acetic acid ke apa? Citric acid. Dia guna citric acid. Kita beli tu citric acid hak proses dia bahan kimia tu. Orang tak buat dekat ni mahal cukur tu. Tak tahulah tu. Betul ke tak muka dia ambil bahan kimia tu ke? Biasa je dia ambil cukur apple kan. Cukur apple pun dia mesti lalu kok arak dulu. Dia jeruk tu jadi arak, tapi dia biar dia jadi sendiri. Maka baru dia jadi. Kalau kita proses buat sendiri tak boleh. Ada soalan 5 minit yang tak ada lagi dah hadis lain. Kita tengok baik, sambung lagi dah. Hadis ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa arak adalah najis. Hal ini disokong oleh firman Allah. Ini dalil ni macam surah Al-Maidah ni. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, tenun nasib adalah perbuatan najis termasuk amalan syaitan. Surah Al-Maidah ayat 90. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama termasuk 4 mazhab. Oleh itu setiap sesuatu yang terkena arak, sama ada pada pakaian, badan, tempat dan sebagainya, maka wajib dibasuh. Sebab tajuknya izalatun najasah. Kita nak basuh najis ni, maka arak ni masuk dalam najis mutawassitah. Mana kalau tupuh arak ni kan, baju dia kena basuh. Orang dia jual baju bandel ke apa tu, tapi kita tak tahu dia jatuh arak ke tak, maka kembali kepada al-aslu fil asya at-taharah. Beli baju bandel kan, najis ke tak najis kan, kita main lama kan jatuh kuah sup babi ke apa kan, tak payah usul betul tak? Dalam kali kena najis babi, kena basuh dengan air, kena basuh dengan air danau.
Tak wajib usul tadi dah kita pakai kaedah tadi kan. Al-aslu fil asya' an-najasah. An-najasah pula at-taharah. Okey. Istifadah, jadi intisari. Daripada hadis tadi semua ada dalam buku tu. Cuka yang diproses daripada arak hukumnya adalah sama dengan arak. Kalau proses. Arak adalah najis dan hukumnya haram. Arak yang berubah kepada cuka dengan sendiri diharuskan menggunakannya dan tidak dianggap najis. Hadis 20 ni minggu depan dah lah.